TV KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, hos anda hari ini, Wani Carey. Apa khabar anda semua di rumah? Wani doakan agar anda semua sihat-sihat belaka kerana apa? Kita masih lagi belum menang dalam menangani kes COVID-19 ini. Jadi perlulah kita bersama-sama menjadi rakyat yang bertanggungjawab demi memutuskan rantaian ini. Bagaimana caranya? Sentiasalah pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dan ingat, jika tiada urusan penting, jangan keluar rumah. Okey, untuk subjek kita hari ini semestinya antara salah satu subjek kegemaran Wani, iaitu subjek Bahasa Melayu. Antara satu subjek yang teras perlu diskor oleh setiap murid. Jadi inilah dia bahasa ibunda kita, Bahasa Melayu. Jadi kalau anda nak tahu kita akan belajar apa hari ini, mari kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Itu dia, merupakan guru cemerlang Bahasa Melayu dari tahun 2008 hingga 2016 dan mempunyai pengalaman selama 21 tahun dalam mengajar subjek ini. Jadi jom kita bawakan ke studio bersama dengan kita Cikgu Nur Azrina. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik ya? Sihat Cikgu ya? Alhamdulillah. Okey, Cikgu, selamat datang ke studio Sukses dan ini merupakan kali pertama kita bersua dan special sikit hari ini. Cikgu merupakan antara jemputan yang dapat melihat kita punya hiasan studio sangat lain daripada lain kerana kita dah nak menyambut bulan kemerdekaan, dah nak tiba dah pun hari kemerdekaan. Jadi inilah dia, kita ambil semangat dari awal Cikgu. Cikgu macam mana semangat hari ini? Memang bersemangat ya, kira saya ni bertuah lawan ni ya. Ya betul. Okey Cikgu, sebelum kita nak tahu apa yang topik telah Cikgu pilih hari ini, seperti biasa Wani akan menjemput guru kita untuk pergi ke meja istimewa di sebelah sini untuk kita sama-sama membuat sanitasi tangan sebagai langkah pencegahan awal. Jadi Cikgu boleh pakai dulu. Okey, terima kasih Wani ya. Meja istimewa Wani ya. Ya. Okay. Wani panggil dia meja istimewa. Okey. Lepas tu Wani pula pakai. Okay. Kemudian kita dah jaga SOP di sini dan kita akan kekal memakai pelitup muka selama rancangan ini berlangsung ya Cikgu. Alright, untuk hari ini sebelum Wani nak tanya Cikgu topik, biar rahsia dulu. Wani nak bawakan bersama dengan kita murid-murid dari 2 sekolah yang berbeza seramai 6 orang. Jadi jom kita bawakan ke studio bersama dengan kita hari ini. Assalamualaikum, selamat sejahtera, apa khabar semua murid-murid? Buka mic tu, Kak Wani nak juga dengar suara awak semua. Khabar baik Kak. Khabar baik. Barulah dapat dengar semangat mereka tu Cikgu. Jadi jom kita nak berkenalan dengan mereka. Ada dari SMK Damansara Utama Petaling Jaya Selangor dan MRSM Tun Ghaffar Babal, Jasin Melaka. Jadi kita mulakan dengan Victor, bagi tahu nama, sekolah dan juga cita-cita anda. Dipersilakan. Selamat datang semua, saya Victor Ngorjensen dari SMK Damansara Utama dan cita-cita saya menjadi seorang ekonomis. Ekonomis, wow, hebat. Baik, seterusnya kita ada Ilhan. Salam sejahtera semua, nama saya Ilhan bin Azlan dari Sekolah SMK Damansara Utama dan cita-cita saya ingin menjadi seorang jurutera elektrik. Wow, itu dia jurutera, hebat juga. Seterusnya kita ada Nurliana. Selamat sejahtera semua, nama saya Nurliana Akila binti Zainurin daripada SMK Damansara Utama dan cita-cita saya adalah untuk menjadi doktor kanak-kanak. Doktor kanak-kanak. Okey, seterusnya keempat kita ada Raja Nur Aiman. Selamat sejahtera semua, nama saya Raja Nur Aiman Zulfi dari SMK Damansara Utama dan cita-cita saya ingin menjadi seorang pemain golf. Wow, ini nak jadi seorang atlet ni. Okey, baik. Sama-sama kita doakan. Seterusnya kita ada Arsan Mark. Silakan. Salam sejahtera semua, nama saya Arsan Mark Mutusami dari SMK Damansara Utama. Cita-cita saya nak jadi seorang saintis roket. Saintis. Wow, nampaknya semua ada cita-cita yang berbeza di sini dan akhir sekali kita nak dengarkan daripada Marsha. Salam sejahtera semua, saya Marsha Arisa dari MRSM Tun Ghaffar Babal dan cita-cita saya menjadi seorang peguam.
Wow, cita-cita kita sama lah Marsha. Sama-sama Kak Wani doakan untuk anda berjaya. Okey, kita dah berkenalan dengan 6 murid di sini dan sekarang ini kita nak saksikan dululah pandangan calon SPM mengenai subjek Bahasa Melayu. Mari kita dengarkan. Didik TV KPM. Mata pelajaran Bahasa Melayu merupakan mata pelajaran yang banyak membuka minda saya tentang isu-isu semasa, terutamanya sewaktu saya menulis karangan. Saya dapat mengaitkan isu-isu semasa yang saya baca ke dalam penulisan saya. Malahan saya juga dapat meluaskan pengetahuan saya serta menambahkan lebih banyak kosakata saya sewaktu menulis karangan. Oleh itu, saya perlu memastikan binaan karangan yang saya hasilkan menarik dan mempunyai kesatuan idea antara satu sama lain, bermula daripada binaan pendahuluan, binaan isi sehinggalah binaan penutup karangan. Saya juga sangat berharap saya akan dapat menghasilkan karangan yang baik sewaktu peperiksaan SPM nanti dan seterusnya memperoleh keputusan yang cemerlang. Subjek Bahasa Melayu merupakan antara subjek kegemaran saya sejak di bangku sekolah rendah lagi. Kertas satu Bahasa Melayu penulisan karangan memerlukan latihan dan bimbingan berterusan. Hal ini dikatakan kerana karangan memeruntukkan markah yang tinggi, terutamanya karangan bahagian B. Sehubungan dengan itu, saya perlu mempelajari teknik-teknik penulisan karangan agar saya dapat menghasilkan karangan yang cemerlang, seterusnya memenuhi kriteria penulisan karangan cemerlang SPM. Saya juga akan sentiasa membaca bahan-bahan ilmiah agar saya terdedah dengan pelbagai gaya penulisan seperti berita, rencana dan cerpen untuk membantu saya menghasilkan karangan yang mantap. Karangan merupakan antara bahagian yang paling membimbangkan saya apabila menjawab soalan peperiksaan Bahasa Melayu. Perkara yang sering menjadi masalah saya adalah untuk melakukan pendahuluan karangan. Agak sukar bagi saya menghasilkan pendahuluan yang cemerlang sehingga kadang-kadang mengganggu keseluruhan karangan saya. Oleh itu, saya perlu memastikan bahawa saya dapat mempelajari teknik-teknik yang berkesan bermula dengan teknik penulisan pendahuluan karangan. Saya yakin seandainya saya dapat menguasai cara menghasilkan pendahuluan karangan, seterusnya perenggan isi dan perenggan penutup dengan baik, pasti saya akan menzahirkan pendapat saya dalam bentuk penulisan yang lebih tersusun. Didik TV KPM. Itu dia, kita dah dengarkan pelbagai pandangan calon SPM. Ada yang kata karangan ni bahagian yang paling mereka gemari. Ada yang kata karangan ni antara bahagian yang membimbangkan untuk mereka. Jadi kita nak tanya cikgu sendirilah. Untuk topik kita hari ini, cikgu telah memilih tajuk penulisan karangan dan pendahuluan. Jadi mungkin cikgu boleh beritahu objektif pembelajaran kita hari ini dan mengapa penting untuk murid-murid kuasai bahagian ini, cikgu. Baiklah, saya berpantun dulu Wani, boleh ya? Boleh cikgu, silakan. Kita terangkan apa yang kita nak belajar pada hari ini. Tapi saya tengok kertas lah Wani ya. Boleh, tak ada masalah. Ya, kita rangkap yang pertama. Masa senggang, bacalah buku. Luas pengetahuan, jadi pedoman. Tema 9, sayangi Malaysiaku. Begitulah tajuk menjadi pilihan ya. Rangkap yang kedua pula Wani ya. Ya. Jiran muafakat, membawa berkat. Dikaitkan pula dengan pendahuluan. Buka minda, jangan disekat. Petua mudah, cikgu kongsikan ya. Jadi hari ini kita akan sama-samalah melihat tema 9, sayangi Malaysiaku, dan cara-cara untuk kita menghasilkan pendahuluan karangan Wani yang mudah tetapi jelas dan terarah pada kehendak soalan. Okey, mari Wani kita ikuti pembelajaran kita pada hari ini. Mari cikgu. Okey, katanya cikgu ada menyediakan lagu tema kebangsaan ya cikgu? Ya Wani. Okey. Jadi sebelum kita mulakanlah pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak dengarkan dulu ya sedutan lagu ya. Jadi cikgu harap Wani dan murid-murid semua dapat mendengar ya lagu ni dengan baik sekali, menghayati lirik lagu ni ya. Oh wow. Mari kita dengarkan ya. 31 bulan 8 57. Murid atas talian. Kalau ada bendera boleh angkat macam ni juga. Pertahankan tanah airku. Impian aku. Okey, murid atas talian angkat tangan macam ni. Nampaklah kita ni bersemangat nak sambut kemerdekaan. Bangkit semua. Demi negara selamanya kita merdeka. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysiaku, tanah airku.
sebenarnya lagu tema kebangsaan 2018. Wow, cikgu, ini pertama kali saya mengendalikan sukses SPM yang orang kata ada iringan lagu bersama dengan kita. Jadi, orang nak tanya murid atas talian dapat tak semangat untuk belajar subjek BM hari ini? Kalau ada semangat, tunjuk thumbs up macam ni depan kamera. Okey, bagus. Tapi simpan dulu semangat anda kerana apa? Sekarang ini kita nak berehat seketika dan kita akan sambung pembelajaran kita selepas ini hanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Carey dalam subjek kita hari ini Bahasa Melayu bersama dengan Cikgu Nur Azrina Muhammad dari SMK Damansara Utama Petaling Jaya Selangor. Okey, baik. Jadi tadi kita dah sama-sama mendengarkan lagu tema kebangsaan 2018 dan sekarang ini kalau anda di rumah sudah bersedia, murid di atas talian sudah bersedia kerana mereka dah ada dapat semangat lepas mendengarkan lagu tadi. Dan sekarang ni cikgu sudah bersedia ke belum? Sudah Wani ya. Alright, jadi jom kita mulakan sesi pembelajaran kita hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey, terima kasih Wani ya. Okey, baiklah murid-murid ya. Tadi kita ada dengar ya, lagu tu ialah lagu Sayangi Malaysiaku ya. Jadi berdasarkan lagu tadi, siapa yang boleh nyatakan pandangan ataupun apakah perasaan kamu semua ya apabila kamu mendengar baik-baik lirik lagu itu tadi ya. Siapa yang boleh berikan pandangan? Siapa yang nak berikan pandangan? Saya. Victor, silakan. Berdasarkan lirik lagu tadi je, saya sebenarnya rasa sangat bertuah sebab lahir di Malaysia, negara yang bebas dan merdeka, dan kita juga dapat hidup dalam keadaan yang aman dan damai dulu walaupun kita masyarakat berbilang kaum. Ya. Okey, ya Victor, Wani dan semua ya, memang Wani ya, kita ni sangat bertuah lahir ya di bumi Malaysia ni ya. Ya, bagus Victor. Ada lagi yang ingin tambah? Saya, cikgu. Okey, Marsha. Apabila mendengar lagu tersebut, secara tidak langsung dapat menyemarakkan semangat patriotik yang tinggi dan mendalam dalam diri saya. Saya bangga, cikgu, menjadi anak Malaysia dan dilahirkan di Malaysia. Ya, itu dia semangat patriotisme yang membara dalam diri itu, cikgu. Ya, semoga semangat patriotik yang ada dalam diri Masya ni ya. Ya. Kita harapkan akan tetap kekal subur ya sampai bila-bila. Murid-murid lain pun bolehlah contohi Masya ya. Betul. Okey, ada pandangan yang lain seterusnya? Siapa pula nak berikan pandangan? Okey, Ilhan. Okey, sebenarnya apabila cikgu mainkan lagu tadi, saya teringat suasana menyambut Hari Kemerdekaan. Sebab sebelum ni, ibu bapa saya akan membawa kami sekeluarga ke Dataran Merdeka ataupun Putrajaya untuk sama-sama meraihkan hari ini. Saya berharap saya akan dapat merasai suasana sebegitu lagi kerana dapat melihat rakyat Malaysia yang pelbagai kaum akan bersama-sama menyambut Hari Kemerdekaan. Secara tidak langsung kita akan menyuburkan rasa cinta saya terhadap negara, cikgu. Ya, sebenarnya memang ya Wani ya. Kalau kita dapat sama-sama menyaksikan ataupun menyertai sambutan Hari Kemerdekaan, memang satu pengalaman yang tidak boleh kita lupakan ya. Bagaimana dengan Wani ya? Wani pernah tak menyertai ataupun menyambut mana-manalah sambutan Hari Kemerdekaan, Wani? Pernah, cikgu. Sebenarnya sebelum adanya pandemik COVID-19 ini, setiap tahun kalau tibanya Hari Kemerdekaan, semestinya kita akan sambut di sekolah dengan sangat meriah, dan selain itu akan ada kunjungan untuk membuat persembahan di Hari Kemerdekaan. Jadi itu yang sebenarnya menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan dalam diri itu, cikgu. Bukan hanya bila kita berada di sekolah, tapi habis sekolah pun rasa semangat patriotisme tu masih tinggi. Kayaknya semangat patriotisme tu akan tetap kekal lagi kan dalam diri kita, Wani ya. Betul. Okey, cikgu nampak macam ada juga yang nak beri pandangan seterusnya. Okey, pandangan keempat. Siapa? Cikgu, saya nak beri pandangan boleh? Arson, boleh. Apabila lihat rakan-rakan saya bersemangat, saya pun teruja, cikgu. Okey, boleh Arson. Itu je yang dia nak tambah. Okey, bagus. Nampaknya dia sangat teruja. Bagus, Arson. Okey, cikgu. Jadi kita dah dengarkan 4 pandangan mereka di sini. Jadi jom, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan sesi pembelajaran kita hari ini, cikgu. Dipersilakan. Okey, baiklah ya. Tadi Arson kata Arson nak berikan pandangan dia. Cikgu rasa Arson belum lagi kot beri pandangan Arson tadi. Arson sudah, cikgu. Katanya dia teruja. Dia ada pandangan lain, ada tak pandangan lain? Sebab cikgu nampak macam Arson nak berikan pandangan yang seterusnya lagi, Wani. Ada, cikgu. Okey, silakan Arson.
lagu ini saya rasa dia sebenarnya dapat meningkat semangat cinta akan negara dalam kalangan rakyat Malaysia lah. Begitu juga dengan saya juga. Sebab saya lihat kalangan rakyat Malaysia ni dapat hidup bersatu padu walaupun rakyatnya berbilang bangsa. Jadi saya rasa lagu ni sangat penting jugalah sebab dia main peranan yang agak penting. Dan dia peranannya untuk menyuntik semangat sayang akan dalam negara. Ya, panjang pandangannya sebenarnya cikgu. Ya. Cuma terpotong Sebab saya tadi. nampak dia macam nak bercakap kan. Ya, mungkin Arsen gemuruh hari ni ya. Nervous sikit. Tak apa. Okey, bagus saya rasa ni ya. Wani ya, kalau kita lihat murid-murid saya ni penuh bersemangat ya. Betul. Okey, jadi semangat beginilah sebenarnya Wani yang kita inginkan. Terutamanya dalam kalangan generasi muda ya. Dan peribahasa Melayu pun ada mengatakan pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Jadi kamu semua ni lah merupakan pelapis yang bakal ya memaju dan membangunkan negara. Oleh itu kamu perlu ada ya rasa sayang, rasa cinta terhadap negara ya. Okey, baiklah. Kita lihat seterusnya. Okey ya, cikgu tunjukkan sini lah bait-bait kata ya. Okey, jadi siapa boleh bacakan bait-bait kata ni? Ada siapa? Akila. Saya cikgu. Okey, Akila. Dengan cinta, kami bina negara. Teguh bersatu, singkirkan sengketa. Negara makmur, hidup sejahtera. Okay, terima kasih Akila. Terima kasih ya. Akila. Ya, penuh berintonasi ya Wani ya. Betul. Okey, kita lihat walaupun Wani ya dengan 3 baris sahaja tetapi mempunyai maksud yang cukup mendalam. Cikgu nak tanyalah ya, apakah maksudnya bait-bait kata ni? Raja boleh tak Raja berikan jawapan apakah maksudnya Raja? Boleh cikgu, tapi saya tak berapa pastilah dengan jawapan saya. Okey, tak apa Raja, cuba saja. Saya rasa dengan adanya rasa sayang akan negara ni, negara kita akan makmur dan damai. Okey, terima kasih Raja. Cikgu, saya nak tambah sikit lagi boleh? Okey, sila Akila. Okay, negara Malaysia ni dapat dibina atas semangat bersatu padu tanpa persengketaan antara kaum. Hal ini secara tidak langsung dapat melahirkan negara yang makmur dan rakyat yang hidup sejahtera. Okey, terima kasih Raja dan Akila. Jadi di sini mana cikgu simpulkanlah ya. Ya. Apa yang dinyatakan oleh Raja dan Akila tu tadi ya. Kalau kita lihat di sini dengan adanya rasa cinta kita, rasa sayang kita terhadap negara, kita dapat membina sebuah negara yang rakyatnya bersatu padu. Walaupun kita sendiri tahu ni ya, rakyat kita terdiri daripada pelbagai kaum ya. Tetapi kita dapat elakkan persengketaan. Kita dapat elakkan pergaduhan ya. Sebuah negara yang makmur dapat kita bina dan kita sebagai rakyat sudah semestinya dapat hidup dalam keadaan yang aman dan sejahtera ya Wani ya. Ya, betul. Okay. Ya Ilhan, kenapa Ilhan dah angkat tangan tu? Kenapa Ilhan? Minta maaf cikgu, adakah semua ini bermula dengan rasa kasih sayang dan cinta terhadap negara kita? Okey, ya Ilhan ya, semuanya bermula dengan rasa sayang dan cinta kita terhadap negara ya. Okey ya, kalau kita lihat Wani ya, dalam tema 9 buku teks tingkatan 4 terdapat pelbagai cara yang boleh kita nyatakan ya untuk melahirkan rasa sayang dan cinta kita terhadap negara ya. Okey, cikgu beri contoh dululah. Tajuk amalan hidup bermasyarakat. Okay, dalam amalan hidup bermasyarakat ni ada dinyatakan tentang hubungan antara kaum ya dan juga hubungan kejiranan. Agak-agaknya Wani ya, murid-murid saya ni kenal tak jiran mereka ya. Awak kenal tak jiran awak ya? Harap kenal cikgu. Ya, Akila kata kenal. Masya Saya tak kenal tak? cikgu. Tak kenal. Okey, hari ni kena berkenalan dengan jiran ya Marsha? Ya, inilah realitinya Wani kan. Ada yang kenal jiran, ada juga yang tak kenal jiran ya. Jadi macam Kak Wani awak kata tadi, cikgu pun harap lepas ni awak bolehlah bertegur sapa dengan jiran ataupun paling kurang awak ukirkan senyuman manis awak tu apabila awak berjumpa dengan jiran. Kan ada lagu yang kata apa Wani? Senyum. Suara saya ni tak sedap ni nak menyanyi ni. Tak payah kata apa-apa kan. Macam tu. Kan? Senyum tu pun sedekah ya. Dengan adanya hubungan yang baik dengan jiran pun sebenarnya awak dapat apa? Melahirkan, menunjukkan rasa cinta kita terhadap negara ya. Itu satu cara yang sangat mudah. Awak kenal jiran awak, awak apa? Awak bertegur sapa dengan jiran awak. Boleh lepas ni ya? Ya, boleh.
Okey, standard pembelajaran kita pada hari ini ya. Kita akan lihat pada 3.4.2 dan 2.3.3 ya. Ini bahasa Melayu kertas 1. Cikgu terangkan sikit je Wani ya. Okey, terdapat 2 bahagian dalam kertas bahasa Melayu ya. 1 ni iaitu bahagian A dan bahagian B ya. Bahagian A memperuntukkan 30 markah, manakala bahagian B pula memperuntukkan 70 markah. Banyak yang markahnya Wani. Betul. 2 soalan 100 markah ya. Okey, seterusnya bila kita nak menjawab soalan, kita mestilah tengok dulu arahan soalannya macam mana ya. Supaya kita tidak tersilap apabila menjawab ya. Okay, cikgu nak minta seorang tolong bacakan. Siapa yang boleh bantu cikgu untuk bacakan arahan soalan? Ada Siapa nak bantu cikgu? Okey, Raja. Okey, Raja. Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya antara 350 hingga 500 kata perkataan. Ya, terima kasih Raja ya. Okey, kita lihat ya semua arahan soalannya. Pilih satu daripada soalan di bawah. Ada berapa ya soalan semuanya? Dia kata pilih satu. Ada berapa ya soalannya? 4. Okey, ada 4 soalan ya. Okey, kita dah lihat yang pertama, pilih satu. Okey, seterusnya karangan awak mesti ditulis antara 350 hingga 500 patah perkataan. Tak boleh tulis lebih Wani ya sekarang ni daripada 500 patah perkataan. Kena akur ya pada jumlah yang telah ditetapkan. Okey, jadi kita tengok pula untuk tulis pendahuluan berapa jumlah patah perkataannya? Oh, macam lebih sukar ya cikgu silibus baru ni. Agak nak kata sukar pun taklah sukar mana, tapi ini boleh membantu murid lah. Ya. Okey, untuk pendahuluan pula lebih kuranglah 70 hingga 75 patah perkataan ya. Okey, baiklah Wani ya. Tadi cikgu dah nyatakan ada soalan ni ada 4. 4 ni ada 4 domain. Ya, sekarang diberikan domain ya. Siapa boleh nyatakan pada cikgu apa ya domainnya? Apa domain tersebut? Saya cikgu. Okey Ilhan, apa dia 4 domain tu? Tapi saya kurang pasti dengan jawapan saya cikgu. Okey, tak apa. Nyatakan saja dahulu. Okay, pertama sekali domain kerjaya dan domain peribadi dan domain umum. Lagi satu saya kurang pasti cikgu. Okey, ada siapa boleh bantu Ilhan? Cikgu, saya cuba bantu Ilhan boleh? Okey, boleh Vita. Tak silap saya cikgu, 4 domain tersebut, domain peribadi, domain kerjaya, domain pendidikan dan domain awam cikgu, bukan umum tadi. Okey, betul tu ya. Yang Victor nyatakan, cikgu ulang sekali lagi lah. Okey, domainnya ialah domain pendidikan, domain kerjaya, domain peribadi dan juga domain awam Mewani ya. Okey, bagus Victor. Okey, kita lihat pula ya. Ada terdapat pelbagai jenis pendahuluan ya yang boleh kita gunakan apabila kita menulis karangan ya. Okey, kita tanya dululah murid-murid kita. Apakah pendahuluan yang biasa mereka gunakan apabila menulis pendahuluan ni? Okay, Raja, apa pendahuluan yang biasa awak gunakan? Saya biasa tulis pendahuluan jenis pendapatan juga. Pendapatan? Pendapatan lah. Bukannya pendapat. Ya. Agaknya Wani Raja dah tersasul tadi tu. Ya, mereka semua nervous hari ni cikgu. Ya, pendapat ya Raja ya. Pendapatan tu lain maksudnya. Okey, baiklah Ilhan. Ilhan nak jawab ke? Cikgu dah nampak Ilhan. Boleh cikgu. Okey, Ilhan. Okey, saya pun sama seperti Raja tadi, pendahuluan jenis pendapat. Tetapi kadang-kadang saya juga gunakan pendahuluan jenis suasana. Contohnya dalam lagu yang cikgu mainkan tadi ada tersebut fakta sejarah 31 Ogos 1957. Saya ambil fakta tersebut, lepas tu saya gabungkan dengan ayat suasana ketika menghadiri sambutan Hari Kemerdekaan dan lepas tu saya masukkan sedikit pendapat saya dalam pendahuluan karangan bagi soalan yang berkaitan dengan kebangsaan negara. Okey Ilhan, sebenarnya Wani ya. Okey, apa yang Ilhan tulis tadi bukan pendahuluan jenis suasana ya Ilhan ya. Tetapi ialah pendahuluan jenis gabungan kerana Ilhan menggabungkan fakta sejarah, suasana dan juga pendapat ya. Okey, seterusnya
Apa lagi pendahuluan yang biasa awak Cikgu nak gunakan? tanya, Okey, ya Victor. Victor. cikgu nak tanya saya guna pendahuluan jenis apa? Sebab biasanya saya buat pendahuluan yang saya ingat yang pada zaman amunasi ini, dewasa ini sering terpapar di dada-dada akhbar dia tu. Okey, itu sebenarnya pendahuluan jenis pendapat ya Victor. Okey, kalau Wani lah waktu sekolah dahulu, apakah pendahuluan yang biasa Wani gunakan? Pendahuluan jenis apa Wani ya? Kalau Wani ikut dia punya tajuk soalan tu lah cikgu. Selalunya Wani akan mulakan dengan memberikan definisi umum macam tu. Supaya lebih mudah lah sebenarnya. Tak terikat dengan satu. Maksudnya nak panggil apa tu cikgu? Maksudnya tak terikat dengan mana-mana lah. Asalkan dia definisi umum. Barulah Wani mulakan dengan karangan Wani seterusnya. Okey, Wani sebenarnya memang terdapat pelbagai jenis pendahuluan ya. Tapi kebanyakan murid kita ni suka ya menulis pendahuluan jenis pendapat Wani ya. Tapi cikgu tunjukkanlah antara pendahuluan yang lain yang boleh digunakan ya. Okay, cikgu tunjuk di sini ada beberapa. Banyak sebenarnya ya jenis pendahuluan ni. Okay, antaranya ialah peribahasa ya. Kita boleh gunakan peribahasa. Ada statistik. Ada gabungan ya dan juga definisi macam Wani cakapkan tadi itu ya. Okey, ada juga pendahuluan jenis puisi dan lirik lagu. Sebab itulah tadi Wani ya, kenapa cikgu dengarkan lagu? Kenapa cikgu berpantun pada awal tadi ya? Kerana itu juga merupakan pendahuluan ya jenis puisi dan juga lirik lagu ya. Okey, baiklah. Seterusnya kita lihat apakah ciri-ciri pendahuluan yang baik ya. Kita nak menulis pendahuluan, kita kena tahu dahululah apakah ciri-cirinya ya. Okay, pendahuluan ni kita boleh analogikan Wani seperti kepala kita. Kepala yang mengawal struktur badan kita ya. Apabila kawalan tu dapat dilakukan dengan baik, maka sudah pastilah anggota badan kita juga dapat berfungsi dengan baik ya. Begitu juga ya murid-murid ya. Kalau awak dapat menulis pendahuluan dengan baik, maka secara tidak langsung cikgu pasti ya binaan perenggan isi awak dan perenggan penutup awak juga akan dapat awak hasilkan dengan baik ya. Jadi awak tak perlu ambil masa yang lama untuk menulis pendahuluan ni Wani ya. Okay, ini ialah ciri-ciri pendahuluan yang baik ya. Okay, yang pertama cikgu bacakan di sini, perlu tepat dengan kehendak soalan ya. Seterusnya penggunaan bahasa juga kena tepat, kena jelas ya. Okay, yang ketiga, mestilah awak nak tulis tu ada perkaitan dengan isu yang hendak kita bincangkan ya. Dan yang keempat ini penting ya, tidak memasukkan isi karangan dalam pendahuluan ya. Jadi cikgu harap awak boleh ikutilah ciri-ciri pendahuluan yang baik apabila hendak menulis pendahuluan ya. Okay, kita lihat pula Wani ya. Ada pelbagai teknik sebenarnya untuk kita menulis perenggan pendahuluan. Tapi hari ini Wani ya dan murid-murid, cikgu nak kongsikan pendahuluan jenis akronim Tim CHAS Wani ya. Apa itu agak-agaknya teknik Tim CHAS ni ya? Okay, mari kita lihat ni apa itu Tim CHAS. Okey, T ni merujuk kepada tema ya ataupun fokus karangan. Itu ialah isu ya. Okay, M mengapa? Mengapa ataupun sebab isu itu berlaku. Okey, C kita berikan pula cadangan ya. Dan S ialah simpul. Okay, jadi teknik ni kita perlu aplikasikanlah dalam menulis perenggan pendahuluan Wani ya. Tapi sebelum tu kita perlu lihat dulu stimulus. Sekarang ni mereka dah diberikan stimulus ya terlebih dahulu ya. Okey, baik cikgu. Sebelum kita teruskan dengan stimulus, kita dah tahu teknik untuk membina perenggan. Jadi kita nak bagi bagi mereka bersedia dululah cikgu dengan macam mana nak jawab berdasarkan stimulus. Dan sekarang ini Wani nak bagi mereka di rumah dan murid di atas talian untuk berehat seketika dan jangan ke mana-mana kerana selepas ini anda akan bersama dengan saya Wani Carey dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Carey dalam subjek kita hari ini Bahasa Melayu khususnya penulisan karangan pendahuluan. Masih lagi bersama dengan Cikgu Nur Azrina Muhammad dari SMK Damansara Utama Petaling Jaya Selangor dan bersama kita 6 murid dari 2 sekolah yang berbeza. Jadi murid-murid semua masih bersemangat ke tidak tu? Kalau semangat sila tunjuk thumbs up dengan senyuman paling lebar anda semua. Alright, jadi jom kita teruskan dengan mengetahui stimulus pendahuluan, Cikgu. Silakan. Okey, Wani ya. Ini stimulusnya Wani ya. Okey, siapa boleh bacakan dulu lah? Kita bacakan dulu ya Wani ya stimulus ni. Siapa yang boleh bacakan stimulus ni? Marsha. Saya, Cikgu. Okey, Marsha. Hubungan yang baik dengan jiran amalah penting dalam kehidupan bagi mereka yang tinggal jauh di perantauan. Jiranlah menjadi pengganti keluarga. Merekalah yang menjadi tempat kita mengadu dan meminta pertolongan. Namun sekarang, atas kesibukan kerja, hubungan sesama jiran semakin renggang. Malah ada segelintir golongan yang langsung tidak mengenali jiran sebelah rumah. Marilah kita ubah semula cara hidup dan mula menyantuni jiran. Petikan di atas menunjukkan kepentingan-kepentingan hidup berjiran dan situasi kejiranan yang berlaku pada masa sekarang. Jelaskan aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan untuk mempererat hubungan kejiranan. Baik. Terima kasih, Marsha. Okey, stimulus ni ya, awak kena fahami betul-betul ya, baru mudah untuk kita menulis karangan ya. Okey, kita lihatlah berdasarkan teknik timcas kita tu tadi, apa tema ya dalam stimulus ni? Siapa nak berikan? Apakah temanya ya? Akilah, apakah temanya? Tema dia hubungan yang baik dengan jiran atau jiran sahaja, Cikgu. Saya keliru. Okey, Akilah keliru. Tak apa Akilah ya. Kalau di sini kita lihat fokus karangan kita ialah jiran ya Akilah ya. Jadi kita katakan temanya ialah jiran lah Akilah ya. Ya, apakah pula isunya di sini ya? Apa isu dia? Siapa boleh berikan jawapan? Okey, Arsan. Rasa cikgu isunya kita ambil terus dari petikan. Hubungan sesama jiran semakin renggang dan segelintir golongan yang langsung tidak mengenali jiran sebelah rumah. Okey, Arasan ya. Betul ya jawapan Arasan tu. Bagus. Arasan berikan 2 terus ya. Isunya hubungan sesama jiran yang semakin renggang dan golongan yang langsung tidak mengenali jiran sebelah rumah. Okey, kita lihat pula pada mengapa. Mengapa ya isu ini berlaku? Mengapa? Ilhan. Saya juga. Okey, Ilhan. Mengapa isu ini berlaku, saya rasa disebabkan kesibukan bekerja. Betul tak cikgu? Okey, betul Ilhan. Tepat sekali ya kerana kesibukan kerja. Okey. Bagus. Terusnya kita lihat pula cadangan. Siapa yang nak berikan cadangan ni? Raja. Okey, Raja. Saya rasa kita boleh adakan aktiviti seperti gotong royong dan rumah terbuka. Okey, terima kasih Raja. Tapi maaf Raja ya, jawapan Raja kurang tepat ya. Apa jawapan yang tepat ni tu cikgu? Sebab Raja dia tak boleh masukkan ya contoh isi ataupun isi dalam pendahuluan ya. Victor. Okey, Victor nak bantu Raja. Okey, boleh Victor? Cikgu, kalau saya ambil terus saya 11 boleh ke tu? Benda yang ayat terakhir tu, kita ubah semula cara hidup dengan mula menyantui jiran. Okey, tak ada masalah Victor. Victor boleh ambil saja ya. Kita ubah semula cara hidup dan mula menyantuni jiran ya Victor ya. Okay, seterusnya kita pergi pula kepada simpul. Apa simpulnya di sini ya? Okey. Arsan nak jawab Saya boleh ya. cikgu? Ayat simpulnya kalau saya tak silap, kita ambil juga terus dari petikan ayat yang akhir tu. Aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan untuk mempererat hubungan kejiranan. Okey, betul tu ya Arsan ya. Biasanya untuk simpul kita ambil terus Dewani ya daripada arahan soalan ataupun kehendak soalan ya, aktiviti-aktiviti dan juga mempererat hubungan kejiranan ya. Nampaknya cikgu semua diambil dari stimulus. Macam mana kalau mereka gunakan apa orang kata idea mereka sendiri? Tak ada masalah sebenarnya. Boleh. Cuma stimulus ni boleh membantu mereka ya untuk memudahkan lagi penulisan mereka Wani ya. Okey, baik. Okey, kita dah isikanlah ya petak-petak timcas ni dengan rangkai-rangkai kata yang sesuai ya. Sekarang kita cuba lihat pula bagaimana cara kita nak bina ayat supaya kita dapat membentuk pendahuluan yang mudah dan jelas untuk kita fahami ya. Siapa nak bina ayat tema dahulu ya? Bina ayat untuk tema. Akilah. Ya, Akilah nak bina ayat tema. Okey, boleh Akilah?
Peribahasa jiran sepakat membawa berkat merupakan peribahasa Melayu yang perlu diamalkan. Okey, Akilah. Cikgu. Okey, Saya ya, rasa Arsan. ayat kita macam tergantung. Kalau saya tambah sikit boleh? Okey, boleh cuba. Cuba Arsan. Saya tambah bagi mengukuhkan semangat kejiranan supaya dapat melahirkan masyarakat yang harmoni. Okey, baiklah ya Akilah dan Arsan. Sebenarnya memang Akilah ya, kalau ayat tema kita jangan tulis terlalu ringkas sehingga kita tak faham apa maksud yang hendak disampaikan ya. Jadi cikgu gabungkanlah ayat Akilah dan juga ayat Arsan ya seperti ini. Jiran sepakat bawa berkat merupakan amalan yang dapat mengukuhkan semangat kejiranan untuk melahirkan masyarakat yang harmoni ya. Ya. Okey, kita lihat pula siapa pula nak bina ayat tema yang kedua ya. Okey, ayat tema Saya, kedua. cikgu. Marsha. Okey, Masya. Okay, so jiran ialah orang yang tinggal di sekeliling dan di sebelah rumah. Okey, Masya, kenapa Masya mulakan ayat tema Masya dengan menyatakan maksud Masya? Sebab saya selalu mulakan pendahuluan dengan maksud perkataan, cikgu. Boleh ke? Boleh, inilah dia katakan ya pendahuluan jenis definisi. Tetapi Masya perlu nyatakan maksud tu dengan lebih jelas ya Masya ya. Apa maksud jiran tu kita nyatakan dengan lebih jelas ya. Seperti contoh yang cikgu tunjukkan di sinilah. Jiran ialah orang yang tinggal di sekeliling rumah, iaitu di sebelah, di hadapan dan juga di belakang rumah kita. Sekiranya tinggal di satu taman atau di sebuah kampung yang sama, mereka akan dikenali sebagai jiran tetangga kita. Nampak lebih lengkap Wani kan kalau ayat begini. Okay, seterusnya kita... Cikgu, ya. Saya nak tanya. Okey, ya boleh Akilah. Jadi pendahuluan yang saya dan Arsan bina tadi tu jenis peribahasa ke sebab kami masukkan peribahasa? Ya Akilah ya, itu ialah pendahuluan jenis peribahasa ya. Seterusnya kita lihat pula ya pada ayat tema yang ketiga. Siapa nak bina ayat tema yang ketiga? Victor. Cikgu nak cuba boleh? Okey, boleh Victor. Ayat saya ni semangat kejiranan merupakan amalan mulia yang dituntut oleh semua agama. Semangat ini perlulah diamalkan dalam kalangan masyarakat agar perpaduan dapat diwujudkan ya. Okey, saya suka sebenarnya ayat Victor ni nampak lengkap ya. Okey, kalau Wani tengoklah ayat yang dibina oleh Victor ni merupakan pendahuluan jenis apa ya Wani? Saya nampak di sini mungkin sama ada pendapat ataupun definisi. Okey, lebih tepatnya di sini Wani ialah pendapat ya Wani ya? Pendapat. Okey, mengapa agaknya kita nyatakan pendahuluan ni jenis pendapat? Ada tak murid-murid kita boleh bantu? Marsha. Mengapa Marsha? Saya rasa sebab Victor memberitahu tentang semangat kejiranan yang perlu diamalkan. Okey, sebenarnya Wani sebab Victor menyatakan apa pendapat dia tentang semangat kejiranan ni Wani ya? Okey, seterusnya kita lihat pula lah pada ayat isu ya. Okay, siapa nak beri idea tentang ayat isu ni? Isu pertama ya cikgu? Maksudnya saya minta tanya dulu ayat isu. Ada yang siapa yang nak bina dulu ayat isu ya? Raja. Okay, saya bacakan ayat saya. Hubungan sesama jiran semakin renggang sehingga ada jiran yang tidak mengenali jiran sebelah rumah. Okey, itu ayat Raja ya. Tapi cikgu tunjukkan dululah ayat isu saya ya. Boleh. Okey, ayat isu yang pertama. Okay, di Malaysia, hubungan sama jiran didapati semakin renggang, terutamanya di bandar-bandar. Okay, ayat keduanya pula, di bandar terdapat segelintir golongan yang langsung tidak mengenali jiran sebelah rumah mereka walaupun telah lama hidup berjiran. Jadi berdasarkan dua ayat isu ni, cikgu nak tanya Raja lah sekali lagi. Ayat isu mana yang Raja rasa lebih menarik? Ayat isu 1 atau ayat isu 2 ni Raja? Bagi saya ayat isu 1 tu lagi senang. Tapi ayat yang kedua pula saya tengok lagi jelas sebab sepatutnya apabila kita dah hidup berjiran dengan masa yang lama, kita akan lebih mengenali jiran kita lah. Kalau macam tu, saya pilih ayat nombor 2 cikgu. Okey, Raja nak pilih ayat 2 ya. Sebenarnya dua-dua ayat isu ni tepat betul ya, boleh kita gunakan ya. Kerana kalau kita lihat untuk ayat isu, kita perlu nyatakan di mana isu tu berlaku ya. Di sini di bandar. Okay, ayat yang kedua pun sama ya, dinyatakan di bandar ya ayat isu ni ya. Okey, di bandar.
Tapi sebab ayat isu yang raja bina tadi, raja nyatakan secara umum kan? Ya. Raja tak nyatakan di mana isu itu berlaku ya raja ya. Jadi kita perlu nyatakanlah isu itu berlaku di mana ya. Okey, baiklah, kita lihat pula ya Wani ya, ayat mengapa. Siapa yang nak bina ayat mengapa ni? Mengapa? Saya nak bina balik. Victor, Okey, silakan. boleh Victor. Kesibukan kerja menjadikan masyarakat hari ini tidak mempunyai hubungan yang baik dengan jiran dan membudayakan hidup bakal enau dalam luka melepaskan pucuk masing-masing. Okey, baiklah, kita tunjukkan dululah ayat Victor ya. Okey, seterusnya ada siapa pula nak bina ayat yang kedua? Marsha. Okey, Marsha. Marsha, sila unmute mikrofon Marsha. Okey. Saya nak jawab cikgu. Okey, boleh Marsha. Saya rasa saya ingin tambah penanda wacana kepada ayat Victor. Hal ini dikatakan demikian kerana kesibukan kerja menjadikan masyarakat sukar memupuk hubungan yang baik dengan jiran. Okey, Marsha dia nak tambah penanda wacana ya. Ya. Okey, jadi ya murid-murid, berdasarkan ayat yang dibina oleh Victor dan Marsha ni, kamu semua rasa adakah ayat mereka ni memenuhi akronim mengapa ni? Okay, ada tak siapa nak beri pandangan? Akila. Okey, Akila. Cikgu. Bagi saya kedua-dua ayat tu betul untuk contoh mengapa, sebab ayat pertama menyatakan sebab kesibukan bekerja dan membudayakan sikap enau dalam belukar. Untuk ayat kedua pula dia nyatakan sebab kerana kesibukan bekerja. Jadi saya rasa betul cikgu kenapa ayat mengapa kena ada sebab. Okey, betul ya, ayat mengapa kena ada sebabnya. Nampaknya mereka dah memahami ya cara nak membina ayat mengapa ya. Okey, bagus semua. Kita lihat pula kepada ayat cadangan. Okay, siapa yang nak bina ayat cadangan pula? Arson? Saya nak cuba boleh cikgu? Okey, boleh Cuba. Arsan. Baik cikgu, ayat saya ni, oleh itu kita perlulah mengubah cara hidup dengan menyantuni jiran. Betul tak cikgu? Okey. Ayatnya ringkas di Ayat situ. dia ringkas ya. Ada tak lagi nak berikan ayat yang lain pula? Ilhan. Cikgu tolong dengarkan ayat saya ni boleh cikgu? Okey, boleh. Saya dengar Kak Ilhan bacakan. Okey, bagi mengatasi masalah yang semakin rumit ini, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah mengubah cara hidup yang telah sekian lama mendasari kehidupan kita dengan menyantuni jiran pada setiap masa. Okey, panjang juga ya. Ya. Ayat Ilhan ni ya. Okey. Okey, Raja. Raja, saya nampak Raja angkat tangan. Raja nak tambah ke Raja? Kalau saya cikgu, saya pun bina ayat macam Hasan sebab bagi saya ayat Ilhan tu pandai sangat lah. Okey ya. Okey, maaf ya Ilhan kalau saya pun sebenarnya Wani, saya pilih ayat yang dibina oleh Arasan ya. Walaupun ayat ni nampaknya ringkas tetapi dah menjelaskan maksud yang betul lah ya. Tentang apa yang kita nak bina ni, cadangan kita ni. Okay, oleh itu kita perlulah mengubah cara hidup dengan menyantuni jiran. Lagipun kita kena ingat ya, jumlah patah perkataan kita antara 70 hingga 75 saja Wani ya. Betul. Kalau kita dah bina ayat mengapa tadi dah agak panjang. Jadi kita kena ayat cadangan ni kita bina lebih ringkas lah ya. Okey, seterusnya ayat simpul pula Wani ya. Maksudnya Ilhan tak boleh keluarkan semua idea ya, kena simpan dulu, bawa bertenang, bawa bersabar ya Ilhan. Ya. Okey, seterusnya. Terus pula pada ayat Simpul. simpul. Okay, siapa? Okey, Marsha dah angkat tangan dah cikgu nampak ya. Marsha, silakan. Cikgu, ayat simpul saya jelaslah masyarakat perlu menyertai aktiviti kejiranan agar dapat mempererat hubungan kejiranan yang semakin renggang. Okey, kita nampak tak? Okey, Marsha sila letak kertas itu di tengah-tengah kamera. Okey, ke belakang sikit. Okey. Okey, nampak kita tak nampak jawapannya nampak, cikgu. Okey. okey. Tapi rasanya betul tak cikgu lepas kita dengar jawapan Marsha tadi? Okey, tak apa, nanti tu saya nak tengok pula jawapan yang kedua. Tengok Ilhan dah angkat tangan pula Ilhan. Okey, mari kita dengarkan Ilhan. Saya nak cuba. Okey, cuba Ilhan. Okay, ini saya punya. Okey. Dan ni kita nampak tak Wani? Nampak? Okey Ilhan, atas sikit. Alright.
Jelaslah semua pihak perlu menyertai aktiviti kejiranan seperti gotong royong dan rumah terbuka agar hubungan kejiranan dapat dieratkan. Sebenarnya Wani, saya nak minta Wani yang pilih kan. Oh, Mana ya ke? satu, sama ada ayat yang dibina oleh Masya ataupun ayat yang dibina oleh Ilhan ya. Tapi kita tak berapa jelas ya nampak ayat yang dibina oleh Masya tu tadi. Okey, tak apalah ya. Sebenarnya kalau kita lihat Wani ya, ayat yang dibina oleh Masya tu lebih tepat tau. Kerana ayat Ilhan ni, Ilhan memasukkan contoh lagi. Cikgu dah kata jangan masukkan contoh ya dalam ayat simpul. Okey, cuba Ilhan tunjuk sekali lagi jawapan Ilhan. Nak tengok contoh apa yang Ilhan masukkan. Mana yang perlu dibuang tu cikgu? Ilhan masukkan tu gotong royong dan rumah terbuka. Sedangkan itu ialah isi nanti dalam karangan nanti. Itu sudah menjadi isi. Jadi isi jangan masukkan dalam pendahuluan ya. Maksudnya kita berhenti sampai sebelum seperti tu kan cikgu? Ya. Ataupun kita jangan masukkan gotong royong dan rumah terbuka tu kita tak masukkan. Kita lihat macam ayat Masya bina ni. Ya. Macam nyatakan ayat simpul tu ada pihak apa, ada harapan dan juga ada cadangan. Inilah ayat simpul yang lebih tepat ya. Okey, jadi kalau kita lihat ni Wani ya, kita dah dapat menghasilkan 5 ayat menggunakan teknik timcas ya Wani ya. Okey, tadi ada sesiapa nak tanya soalan? Arson? Okey, Ya, Arson. cikgu. Saya nak tanya cikgu. Okey, boleh Arson. Boleh ke kita nak guna perkataan kesimpulannya dalam ayat simpul ni? Okey, Arasan tanya, boleh tak kita nak gunakan kesimpulan ya dalam ayat simpul? Okey, Arasan ya, kalau kesimpulan kita hanya gunakan dalam perenggan penutup sahaja. Kalau untuk simpul yang pada bahagian pendahuluan, kita gunakanlah perkataan seperti jelaslah oleh itu ya. Jadi kesimpulan tu hanya dalam perenggan penutup sahaja ya. Penutup dan satu-satunya kesimpulan di situ. Okey, baik cikgu. Nampaknya kita dah sama-sama tengok apa itu timcas dan cara untuk menggunakannya dalam pendahuluan kita. Dan sekarang ni cikgu kita nak berehat seketika. Dan anda di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Wani Carey dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan Cikgu Nur Azrina Muhammad dari SMK Damansara Utama Petaling Jaya Selangor dan 6 murid dari 2 sekolah yang berbeza untuk subjek Bahasa Melayu kita hari ini. Jadi jom kita nak sambung dengan bahagian terakhir kita ni Cikgu untuk hari ini. Silakan. Okey, tadi kita dah bina ya ayat-ayat. Jadi kita dah bentuklah pendahuluan ya. Okey, kita lihat dulu pendahuluan jenis peribahasa ya. Cikgu nak minta seorang tolong bacakan ya pendahuluan jenis peribahasa ni. Akilah. Akilah amalkan terlupa. bagi mengukuhkan semangat kejiranan supaya dapat melahirkan masyarakat yang berharmoni di Malaysia. Di Malaysia, hubungan sesama jiran didapati semakin renggang, terutamanya di bandar-bandar. Hal ini dikatakan demikian kerana kesibukan kerja menjadikan hilangnya ukhuwah yang utuh dan ampuh antara jiran sehingga membudayakan hidup bagai enau dalam beluka melepaskan pucuk masing-masing. Oleh itu, kita perlu mengubah cara hidup dengan menyantuni jiran. Jelaslah masyarakat perlu menyertai aktiviti kejiranan agar dapat mempererat hubungan sesama jiran. Okey, ya, inilah pendahuluan contoh ya, pendahuluan yang lengkap ni ya. Pendahuluan jenis peribahasa ya. Okay, kita lihat pula lah pendahuluan yang kedua iaitu pendahuluan jenis definisi. Kalau pendahuluan jenis definisi tadi kita nyatakan definisi dia dululah terlebih dahulu ya. Nak minta seorang lagi lah kot bacakan ya pendahuluan jenis definisi ni. Okay, siapa boleh bacakan? Raja. Okay, Raja. Okay. Jiran ialah orang yang tinggal di sekeliling rumah, iaitu di sebelah, di hadapan dan juga di belakang rumah kita. Sekiranya tinggal di satu taman atau di sebuah kampung yang sama, mereka akan dikenali sebagai jiran tetangga kita. Di bandar-bandar, hubungan sesama jiran didapati semakin renggang. Kesibukan kerja menjadikan hilangnya ukhuwah antara jiran sehingga membudayakan hidup bagai enau dalam luka melepaskan pucuk masing-masing. Oleh itu, kita perlu mengubah cara hidup dengan menyantuni jiran. Jelaslah masyarakat perlu menyertai aktiviti kejiranan agar dapat mempererat hubungan sesama jiran. Okey, inilah pendahuluan jenis definisi. Sebenarnya Wani, kalau kita tengok tadi ya, pendahuluan jenis peribahasa, pendahuluan jenis definisi dan cikgu tunjukkan satu lagi lah ya, pendahuluan jenis pendapat.
hanya berubah mengikut ayat temanya Wani ya. Mudah kan sebenarnya ya. Sebab tu cikgu warnakan warna biru. Ya, ini merupakan ayat tema dan juga apa jenis pendahuluannya. Ya. Yang lain kita boleh gunakan ayat yang sama sahaja Wani ya. Kita lihat dengan menggunakan teknik timcas ni Wani ya. Kita dapat membina bukan sahaja satu Wani kan, bukan dua. Tapi 3 jenis pendahuluan ya. Sebab itulah Wani sebenarnya menulis pendahuluan ni sangat mudah. Asalkan kita ada teknik-teknik yang tertentu ya. Dengan menggunakan teknik timcas ni kita dapat membina pendahuluan yang lengkap dan jumlah perkataannya pun masih dalam lingkungan 70 hingga 75 patah perkataan Wani ya. Itu cikgu harap murid-murid selepas ni bolehlah gunakan teknik timcas ya apabila awak menulis pendahuluan karangan. Supaya awak tidak mengambil masa yang lama apabila hendak menulis karangan awak ya. Okey. Seterusnya, okey, cikgu nak berikan pesanan saya lah. Okey. Okay, apabila kita nak menulis pendahuluan ni ya, kita pastikanlah, ini cikgu dah cakap banyak kali tadi ya, jangan masukkan isi dalam pendahuluan. Sangat penting. Jangan masukkan isi dalam pendahuluan ya. Pengolahan. Pengolahan juga perlu sesuai ya dengan arahan dan juga kehendak soalan. Okay, begitu juga gaya bahasa Wani ya. Apabila kita menulis, kita perlulah gunakan kosakata yang jelas, kosakata yang sesuai dan juga tepat dengan penulisan karangan awak ya. Akhir sekali, kalau untuk pendahuluan karangan, jumlah perkataan mesti ya antara 70 hingga 75 patah perkataan ya Wani ya. Kerana sekarang ni kalau kita lebih daripada 500 patah perkataan, karangan kita sukar untuk mendapat karangan cemerlang. Kerana kita dah tak ada bahagian kesimpulan Wani ya. Okey, jadi kita kena ikutlah ya arahan yang telah ditetapkan ya. Okay, baiklah Wani ya, nampaknya kita dah belajar ya cara nak menulis pendahuluan ya. Okey, jadi cikgu nak mintalah seorang boleh bagikan rumusan. Apakah pembelajaran kita ya pada hari ini ya? Okey, seorang murid sila wakilkan ke semua untuk membuat rumusan. Silakan Arson. Saya boleh cikgu. Jadi cikgu, rumusan saya pada hari ini, saya dapat belajar teknik timcas yang memang sangat senang, kita kena ambil dari petikan je. Dan yang kedua, saya dapat belajar teknik yang memang lengkap lah untuk pembinaan pendahuluan. Okey Wani ya, maksudnya terima kasih Arson. Okay, kita dah belajar bagaimana cara menggunakan teknik timcas ya Wani ya. Okey, jadi cikgu harap kita boleh aplikasi lah Wani ya. Teknik timcas ni dalam ya pendahuluan karangan kita ya. Okey, akhir kata ya dari saya ya Wani ya. Okey, pendahuluan cemerlang amalkan timcas. Okey, ya Ilhan ya. Ilhan seorang je jawab ya. Seorang je jawab. Okey, pendahuluan karangan amalkan. Sekali lagi cikgu, kita minta semua murid untuk sedia. Okey, kali ni semua ya. Okey. Okey. Okey, pendahuluan cemerlang amalkan timcas. Okey, bagus semua murid-murid kita hari ini. Jadi di sini Wani ingin mengambil peluang untuk mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Nur Azrina Muhammad dari Sekolah Menengah Kebangsaan Damansara Utama Petaling Jaya Selangor atas semua ilmu dan input yang diberikan hari ini termasuk dengan teknik menjawab sekali. Dan terima kasih Wani ucapkan kepada Victor, Ilhan, Nurliana, Raja Nur Aiman, Arson Mark dan juga Marsha. Kak Wani doakan agar anda berjaya memperoleh markah yang cemerlang untuk kertas bahasa Melayu ini dan buatlah guru dan ibu bapa anda bangga dengan kejayaan anda. Okey? Alright, jadi sekian saja dari saya Wani Kerry untuk subjek hari ini bahasa Melayu. Kita jumpa lagi pada episod akan datang hanya dalam Sukses SPM 2021. Bye-bye. Didik TV KPM